Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 4 hari bulan 8 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Sambungan kita pada kali ini dalam sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam siri lepas, kita sudah bincang tentang pelantikan Nabi Musa. Allah keluarkan arahan supaya Musa pergi berdepan dengan Fir'aun yang angkuh, yang sombong, yang takabur itu. Kemudian Nabi Musa menyatakan kebimbangan dia kerana beberapa sebab. Sebab ketidakpetahan lidah dia, sebab juga kerana dia ada dosa dengan Fir'aun waktu dia muda dulu, telah membunuh seorang Qibti, dan maka Allah SWT beri jaminan dan beri hujah yang mantap supaya berdepan dengan Fir'aun. Jangan takut, pergi je Musa. Bila jumpa dengan Fir'aun, Nabi Musa nyatakan tujuan kedatangannya dan siapa yang mengutusnya untuk berdepan dengan Fir'aun. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca, ayat yang sebelumnya, maka Fir'aun dengan angkuh sombong mengungkit balik kebaikan yang dia buat kepada Musa. Dalam ayat 16, tuan-tuan dan puan-puan, tanda ayat 16 dalam siri yang lepas. Faqula inna rasulu rabbil alamin. Fir'aun, kami berdua ni utusan dari Allah Rabbul Alamin. Bila sampai situ, Fir'aun lawan terus Nabi Musa, berdebat, mengungkit, menyatakan dia yang bela Musa dari kecil, anak pungut. Kalau tidak aku bela mati dalam sungai Nil lah awak ni. Hai, berasa besar dah sekarang ni. Jadi berlawan hujah. Maka pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kita akan bincang hari ini bermula ayat 23. Bermula dari ayat 23. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 776. Ini edisi Jawi. Ayat 23 ini kita akan bincang perdebatan Nabi Musa dan Harun dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa menegakkan hujahnya, lawan, memang berdebat. Akhir sekali, kata orang peringkat awal guna hujah, bila kalah guna akta, guna hugutan. Begitulah Nabi Musa telah tunjuk dua ayat. Ayat yang pertama iaitu hujah yang nyata, yang mantap. Ayat yang kedua mukjizat yang Allah anugerahkan kepada dia, iaitu mukjizat tongkat dia dan tangan dia yang bersinar itu. Baik para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. Tafsir Pimpinan Jawi muka surat 776.
ayat yang kita akan baca, yang kita akan huraikan dalam episod perdebatan Nabi Musa dengan Fir'aun ini bermula ayat 23 sampai 37, insya-Allah. Pendek, dia ayat dia pendek-pendek, cerita je. Jadi kita tak perlu hurai banyak. Saya masih yakin para pelajar kita ingat lagi kisah-kisah yang telah kita huraikan dalam siri-siri yang lalu. Jangan lupalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala Fir'aun wa ma rabbul 'alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. Kita break sekat dulu. Cerita dia sampai 37 untuk siri kali ini. Para pelajar sekalian, ayat yang kita baca tadi ayat 16, Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Harun telah menyatakan mereka datang adalah utusan Rasul Rabbil Alamin. Kami berdua ni, bos Fir'aun, utusan daripada Tuhan pemilik alam. Jadi Fir'aun pun pening kepala. Budak ni jadi Rasul pula, kan? Budak mu dulu bangkitlah. Cerita semalam sudah ada. Kita pun tak nak ulang lagi, panjang pula cerita. Jadi sudah bangkit, Musa jawab balik, tengok ayat 22, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israel. Fir'aun mungkit membela aku. Aku seorang je kau buat baik. Kau bagi makan bangsaku, keturunan aku, Bani Israel. Engkau perhambakan mereka berapa lama? Engkau telah melakukan kezaliman, penindasan kepada mereka berapa lama? Oh, Musa lawan. Bila tengok Musa lawan, Fir'aun pun celak mata. Melawan budak ni. Kan? Berani nampak. Jadi Fir'aun macam nampak lain macam lah. Musa ni bukan sebarangan ni. Tidak kata balik ke rumah macam anak angkat. Kan? Kita kadang-kadang kan bila anak kita bila lama-lama, bila dia balik ke rumah, kita pun nak bincang juga dengan dia. Lama hilang, balik-balik tunjuk jawatan. Sekali diungkit, jawab balik. Fir'aun mula rasa gelabah. Ini budak ni, anak angkat aku ni bukan sebarangan anak angkat dah ni. Dia ada agenda besar. Perlawanan sudah nampak orang panggil bukan biasa-biasa. Gitulah ibarat. Fir'aun bertanya, Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa, kamu kata kamu utusan daripada Rabbul Alamin. Maka Fir'aun dengan sombong angkuhnya bertanya,
Dan apa dia Tuhan Rabbul Alamin? Tuhan sekalian alam tu apa, Musa? Wow. Tengok nota di bawah 12:09. Oleh kerana Nabi Musa AS mengenalkan diri kepada Fir'aun seperti yang tersebut pada ayat 16, Rasul Rabbil Alamin, bahawa dia adalah pesuruh Allah Tuhan sekalian alam, maka Fir'aun yang selama itu mendakwa dirinya menjadi Tuhan, terkejut, tercabar, kata orang. Bertanya dengan sombong takaburnya, wa ma Rabbul Alamin? Mu kata utusan Tuhan Rabbul Alamin, siapa Rabbul Alamin itu? Dia punya sombong, kesombongan dia tu sudah naik taraf dah. Nabi Musa AS terus memberi jawapan yang cukup mantap dan mengejutkan Fir'aun lah. Mengejutkan Fir'aun. Dalam ayat surah Taha baru ni disebut, qala faman rabbukum ya Musa? Siapa Tuhan kamu dengan Harun, siapa? Sebab apa dia marah? Sebab dia kan declare di Mesir, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada lagi Tuhan lain pada aku. Mu ni macam mana ni? Maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan kemantan iman dan hujah, Musa jawab. Tengok ayat 24. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa menjawab, Tuhan aku yang mengutuskan aku ini, dialah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Tuhan aku ni pentadbir langit dan bumi. Mengaku jadi Tuhan, mentadbir apa? Nak makan pun kena masak, lepas makan pergi tandas. Apa Tuhan? Begitulah maknanya. Musa dengan penuh semangat patah balik soalan Firaun. Tuhan aku Rabbus samawati wal ard. Tuhan pemilik langit dengan bumi. Engkau milik apa? Ini hujah kemas. Wa ma bainahuma, dan segala yang ada di antara keduanya, cakrawala ni, semua benda ni milik Tuhan. In kuntum muqinin, kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil, maka inilah jalannya. Nabi Musa AS peringkat awal, dia guna hujah, bawa dalil dulu. Apa dalil dianya? Dalil dia, Tuhan aku ni pemilik langit dengan bumi dan segala isinya. Nabi Musa berlembut. Mudah-mudahan Firaun tercuit hatinya. Tercuit hati dia, nak buka minda, nak insaf. Karena tu Musa di akhir ayat dia kata, in kuntum muqinin. Andainya kamu nak cari keyakinan, kamu nak cari kebenaran, kamu nak betul-betul nak bincang, Tuhan aku Rabbus samawati wal ard. Akhir ayat 24, in kuntum muqinin. Orang panggil ayat berlembut lah tu. Mudah-mudahan tuan bos, tak tahulah, kalau sesuai, dia mungkin dia panggil ayah dia, mungkin ayah dia, pega dia. Tak, kalau ayah nak yakin, ini hujah. Firaun makin berang, kata orang, makin marah. Ayat 25, qala liman hawlahu ala tastami'un. Firaun berkata kepada orang-orang di sekeliling dia, pembesar-pembesar dia ni, ahli-ahli kabinet dia, ahli-ahli mesyuarat, majlis mesyuarat dia lah. Dia kata apa? Ala tastami'un? Tuan-tuan semua, mu tak dengar Musa kata apa? Tak dengar dia kata apa? Musa tak gentar, tidak goyah. Istilah budak-budak sekarang ni, tak mudah koyak. Jawab balik. Musa kata apa? Tengok ayat 26. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Firaun,
Tuhan kita, dialah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu, dan dialah Tuhan kepada datuk nenek kamu. Oh, tadi pemilik alam. Nabi Musa turun ke alam kehidupan. Allah ini yang Tuhanmu, tok nenekmu, semua di bawah kuasa dia belaka. Apa agak? Tadi bincang luar rumah. Bila masuk hak peribadi, Firaun makin gila, kata orang. Makin gila. Makin mengamuk dia. Tengok Firaun kata apa? Guna bahasa kasar lah. Tadi tanya, ini mula nak naik. Sebab tu kita, ini dalam ilmu al-munazarah, ilmu debat ni, pendebat dia kena bijak. Bila tengok orang mula marah, kita nak patahkan hujah dia, agak provokasi sikit. Orang panggil cuit sikit. Sebab dia mula hilang adab dalam perbahasan. Firaun kata apa? Tengok ayat 27. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Firaun berkata kepada orang-orangnya, tadi dia tanya, mau dengar tak? Dia kata apa? Dengar. Macam kita lah kan. Kita ni kalau kita hujah dengan orang, tiba-tiba kawan tu buat hujah yang agak tak boleh kita terima, kita paling pada kawan-kawan kita. Tengok, apa punya cakap macam ni? Macam orang, gitulah. Lebih kurang tak? Apa punya hujah macam ni? Firaun kata kepada orangnya, sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, yang mengaku Rasul dua orang ni, la majnun, ni orang gila ni, jangan pakai dia. Hujah tak boleh jawab dengan hujah. Mulalah guna ayat provokasi, ayat menghina. Gila punya orang ni, tak usah dengar lah. Sebab Firaun tahu pembesar-pembesar dia ni mudah koyak. Dia bukan ada keyakinan pun dengan Firaun. Mengaku jadi Tuhan, sudah maka bagi tandas, Tuhan apa mu? Jadi Firaun nak cover balik. Nak cover supaya pengikut dia tidak mudah orang panggil, tidak mudah goyah. Gila ni. Sudah. Bila dia guna perkataan gila kepada Musa perlu ke berdiam? Perlu ke bersabar? Ataupun dalam kaedah munazarah, kena lawan balik. Tengok Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lawan tapi dengan beradab. Kan? Ayat 28. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Nabi Musa menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Musa masih lagi guna hujah. Ayat hujah-hujah yang mantap. Dengan berkata, Allah yang memiliki dan menguasai timur dan barat, serta yang segala yang ada keduanya. Di akhir kata-kata Musa cuit, in kuntum ta'qilun. Firaun, kalau kamu ada akal, mu orang waras, kamu orang betul, bukan gila seperti tuduhan aku, kamu boleh faham apa yang aku cakap. Dah mula dah. Nabi Musa mula guna ayat attack balik. Tengok ayat yang pertama tadi, Musa kata apa? In kuntum muqinin. Ayat 24, berlembut. Kalau kamu nak keyakinan, ini hujah. Tapi kalau kamu ada akal, kamu boleh faham apa yang aku cakap. Maknanya, in kuntum ta'qilu. Kalau kamu tak ada akal, memang kamu tak akan faham apa yang aku cakap. Sedap. Mantap hujah. Memang mantap. Allahu Akbar. Maknanya, kita dalam berdebat ni, para pelajar sekalian, jangan mula yang berat dulu. Bagi dulu, sikit-sikit. Kemudian baru naik. Habis. Bertukar watak. Bertukar episod. Tadi Firaun masih lagi boleh sabar, boleh lagi berlawan dengan hujah yang, kata orang, hujah lawan hujah, bertikam lidah. Maka sekarang, kata di para pendakwah, penguasa yang zalim mula-mula guna hujah,
Apabila kalah, guna akta. Oh, akta tu akta ni. Kita ni gitulah dengan penguasa-penguasa ni kan. Mula-mula lawan dulu, lawan hujah. Bila kalah, guna akta, dibawa akta hasutan, dibawa akta memporak-porandakan masyarakat, dibawa apa saja akta yang boleh diguna pakai. Itu biasalah dalam negara mana-mana pun akta-akta itu mesti digunakan. Cuma bagaimana nak tafsir akta itu masing-masing lah kan? Kita dia panggil krisis memahami akta ni pun satu masalah, menimbulkan huru-hara, menimbulkan porak-poranda dalam masyarakat. Tapi Firaun telah bertukar daripada hujah kepada akta. Tengok ayat 29. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi. Musa, Firaun berkata kepada Musa, Musa. Dia punya hujah dia kuat. Ya Musa, aku ni kalah dah hujahnya. Memang tak boleh nak jawab dah hujah. Kata hujah lawan hujah sudah tidak memang dia kalah dah lah. Nabi Musa bagi dua cadangan tadi. Kalau kamu nak yakin ini hujah. Tapi kalau kamu tak faham juga, kamu tak ada akal. Maka Firaun kebingungan, terus memberi kata amaran. Firaun kata apa? Musa, demi sesungguhnya, jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripada aku, sesungguhnya sudah tentu aku akan menjadi engkau dari orang-orang yang akan dipenjarakan. Mu akan dipenjarakan. Berapa tahun ikut aku. Sebab Firaun dia ada akta ISA. Apa dia ISA? Ikut suka aku. Kan? Kita ni pun di negara yang ni pun kita takut juga. Kalau bunyi ISA orang gerung. Sebab apa ISA ni dia boleh buat tuduhan macam-macam, dia penjara dulu baru cari hujah, boleh macam-macam. Jadi Firaun dia ada ISA, dia punya akta dia ISA, ikut suka aku. Tawaran yang pertama, amaran yang pertama yang diguna oleh Firaun, aku nak penjarakanmu. Agak-agak Nabi Musa takut ke? Nabi Musa agak takut. Setelah Nabi Musa tengok Firaun sudah kalah hujah sudah kalah. Tapi kesombongan dia, takabur dia tak turun. Tak turun dia punya takabur, tidak turun. Sebab apa tak turun? Sombong. Puncanya takabur. Itu je manusia ni. Kan dalam hadis Nabi sebut, al-kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Sifat orang takabur ni menolak kebenaran dan menghina orang. Itu dia panggil takabur. Maka ketua takabur dalam episod kita ni siapa dia? Mendiang Firaun. Firaun nak penjara dah Nabi Musa. Musa lawan balik. Musa kata apa? Tengok ayat 30. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Firaun, mu nak bincang baik-baik ke memang awak nak penjarakan saya? Mu nak penjara aku? Kalaulah aku boleh bawa kepada kamu bukti yang jelas, nyata, aku ni Rasul. Bagaimana? Maknanya Nabi Musa telah dibekalkan oleh Allah dengan dua bukti kerasulannya. Bukti yang pertama, hujah-hujah yang mantap. Al-hujaj al-wadihah. Tadilah Rabbu tadi. Bukti yang kedua dia panggil mu'jizat. Mu'jizat ni setiap Nabi ada mu'jizat dia, iaitu mu'jizat perkara yang di luar kebiasaan. Itu dia panggil mu'jizat. Benda yang melemahkan akal nak fikir. Bagaimana sebatang kungkat boleh bertukar menjadi ular yang berfungsi seperti ular yang asli, dengan lompaknya pergi sedup tali-tali ahli sihir yang ada. Ini mukjizat. Satu lagi, oleh kerana zaman Firaun ni zaman ahli sihir, Allah beri pada tangan Musa, dia tarik tangan dia keluar, belah, nyala lampu. Magic betul. Itu dia panggil magic. Maka Musa tanya Firaun,
Kalau aku bawa hujah, aku tunjukkan bukti, bukti aku ni betul Rasul. Nak tengok? Firaun ni walaupun dia angkuh sombong, tapi dia masih lagi boleh bertahan. Tidak kata lari keluar dari apa ni, lari lah. Suruh pengawal dia tangkap dia Musa. Tak. Ini di antara jiwa besar Firaun. Kita tak puji Firaun sebab kufur dia, tidak. Tapi kita puji Firaun sebab berjiwa besar. Mana dia tak lari. Dia masih lagi berani nak berhujah dengan Musa. Ayat 31. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Firaun berkata, kalau demikian, katamu ada bukti, ada tanda-tanda, bawalah bukti itu jika betul dari orang-orang yang benar. Jadi Firaun pun tak sempat dah. Nak buah-buah, nak tanya khabar geng-geng dia pun tak sempat dah. Duduk ni satu-satu diasak oleh Nabi Musa. Kan? Nabi Musa lepas satu-satu mula-mula bawa hujah dulu, kemudian bawa keterangan bukti yang nyata. Bila Nabi Musa kemukakan kepada Firaun, aku nak tunjuk bukti aku benar. Firaun kata, boleh? Silakan. Sudah. Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah dia pun buat uji kaji. Ingat tak dalam surah yang lepas kita bincang, waktu Allah tanya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa ada kat tangan kau tu? Allah tanya Musa. Musa kata, ini tongkat aku buat halau kambing. Buat kait daun untuk makanan kambing, bawa tongkat. Kalau aku pernah boleh bertongkat. Allah kata, wa alqima. Campak. Pam, Nabi Musa campak, zuf, jadi ular kan. Musa takut. Nak lari Musa, tengok terkejut juga walaupun tongkat dia. Allah kata pegang tongkat tu jadi tongkat balik. Maknanya ini dia panggil ilmu uji kaji. Test dulu. Kita ni jangan terus percaya. Kalau tidak jadi macam grup yang tawan camp tentera dulu tu. Uji kaji dia sebab dia katanya minyak yang dia mandi minyak ni dia punya tembok tak loop. Temboklah dulu tengok seorang. Lepas mandi minyak tu kita test dulu, ketua besar tu kita tembok dia kan. Jangan main. Maka Nabi Musa telah diuji kaji dan Nabi Musa pun berani. Bila Firaun cabar, buat mari sini. Fa'ti bihi. Bawa. Kalau kamu betul. Cakap betul, bawa. Ayat 32. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Sudah. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, tongkat tangan dia campak. Tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata, campaknya naik selalu. Kobra ke apa tongkat. Firaun gini juga, kan lompat dia punya apa ni ular mari terekam ke arah Firaun, mati saja dia hari ni. Terkejut. Sudah. Tengah duk Firaun panik, sesah tongkat, Musa pun tarik tangan dia. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dan Musa mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar bagi orang yang melihatnya. Inilah macam budak-budak buat cerita hari ni lah, putih bersinar. Tangan dia tu nyala lampu. Keluar cahaya. Sepatutnya, ialah kita katalah sepatutnya tak. Patutnya bila Firaun tengok macam ni, okeylah Musa. Kalau ini hujah kamu mantap, tanda-tanda yang kamu bawa ni sudah kemas, kita duduk baik-baik kita bincang baik-baik lah. Ini tidak ni masa jenis Firaun ni kerah kepala. Apa boleh buatlah nasib dia lah. Kita kata nasib Firaun nak mati dengan kafir, tak mau menerima
Tak mau terima apa? Tak mau terima hujah yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun pun berpaling semula kepada geng-geng dia. Setelah dia terkejut tengok dua tanda Musa bawa. Tengok ayat 34. Qala liman Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim. Fir'aun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada sekelilingnya. Fir'aun pun bercakap dengan ahli-ahli mesyuarat dia, menteri kabinet dia ke, MT dia ke, bercakap. Dia kata apa? Ahli-ahli mesyuarat semua, inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya orang ini, Musa ni, ialah seorang ahli sihir yang sangat mahir. Nasiblah kalau hujah sudah dinyatakan, tanda-tanda kebesaran, kebenaran Nabi Musa telah ditunjukkan, tapi dia masih lagi duk main sihir, habis lah. Mana Nabi Musa terpaksa kena berdepan dengan episod lain lah. Maknanya dalam ayat ini memang Fir'aun tak mau terima. Dia provokasi pula kepada pengikut dia. Dia kata apa? Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Sebenarnya kita baru nampak apa dia objektif kedatangan Musa ni. Musa ni mari nak rampah kuasa, ya. Nak ambil kuasa pemerintahan kita kepada orang lain. Maknanya isu berebut takhta, nak menjaga kedudukan ini, siapa-siapa pun atas dunia ni begitulah keadaan, kan. Yang ada kuasa nak jaga kuasa, yang belum berkuasa gila nak berkuasa. Maka bila boleh kuasa, inilah keadaannya. Memang sudah jadi satu perkara biasa dalam dunia ni. Rebut kursi ni sudah ada. Jadi Fir'aun nak mempertahankan kerajaan dia. Dia tuduh Musa macam-macam. Tapi Nabi Musa ni Rasulullah Rabbil Alamin. Tapi zaman kita ini jangan duk banding dengan Musa. Zaman kita ini berebut nak kuasa, macam-macam tuduhan dibuat, macam-macam provokasi dibuat, kan? Berlagak sana sini. Kita kata itu sudah menjadi kebiasaan. Baik, kita pergi pada Fir'aun dulu. Jangan bincang hal orang lain. Tak habis kita punya ayat. Dia kata apa? Sebenarnya yuridu an yukhrijakum, Musa ni bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri Mesir ini. Dengan apa? Bisihrihi, dengan sihir dia. Famaza ta'murun, ahli-ahli mesyuarat semua, apakah tindakan yang patut kita ambil? Saya bagi cadangan, kita nak ambil tindakan apa terhadap Musa ni. Tuan-tuan kena ingat, Musa sudah berada dalam istana Fir'aun. Kalau Fir'aun arahkan polis dia, tangkap dia Musa ni, habislah Musa. Dalam penjara lah dia. Tapi tak terfikir Fir'aun nak tangkap Musa sebab panik dia, gelabah dia, dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi Musa, yang membuktikan benarnya janji Allah. Tengok dalam ayatnya lepas, apabila Nabi Musa mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, menceritakan kelemahan dia, fa akhafu an yaqtulun, aku bimbang mereka bunuh aku ya Rabbi. Allah kata apa? Kalla, Allah, la, tidak, mereka tak akan apa-apa kamu. Alhamdulillah. Fir'aun tak terfikir nak tangkap Musa. Patut tangkaplah dulu. Tak, reman dulu. Kata orang sekarang ni, kita tangkap, kita tahan reman dulu. Sementara datangnya ahli-ahli sihir. Tak. Jadi kata di penasihat Fir'aun ni kata apa? Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hasyirin. Mereka berkata, tangguhkanlah dulu sebarang tindakan. Ini Allah Ta'ala jaga Musa, tak terfikir Fir'aun nak reman.
Nak remah Musa. Patutnya ambil pengawal, tahan dalam penjara, kita kumpul ahli sihir, nanti kita lawan. Tak. Tangguh dulu, ambil tindakan terhadapnya dan saudaranya Harun. Maknanya balik Oh. Wab'ats fil madaini hasyirin. Serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang-orang yang boleh mengumpul ahli sihir. Kita announce, hantar pegawai-pegawai semua pergi cari ahli sihir dalam bumi Mesir ni yang bijak-bijak, yang handal, yang hebat. Dibuat test dulu, tengok apa yang dia ada, agak-agak boleh lawan dengan Musa, bawa mari. Ya'tuka bikulli saharin alim. Kita minta supaya pengawal-pengawal kita, pengawal kita bawa mari, pergi ambil semua ahli sihir, dikumpulkan di sini. Jadi Fir'aun tuduh Nabi Musa ni apa dia? Dia kata dia nak keluar kamu dari bumi Mesir dengan cara mana? Dengan ni. Ini teknik sama diguna oleh mana-mana penguasa pun atas dunia ataupun orang-orang yang berebut kuasa, diguna teknik sama. Ar-Razi kata wal makna yuridu an yukhrijakum min ardikum bima yulqihi bainakum minal adawat. Musa ni cuba nak menimbulkan provokasi, nak menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kita akan berpecah. Ketika itu dia boleh rampah kuasa. Kita kena belajar ilmu juga. Fir'aun faham benda ni. Makna orang yang nak rampah kuasa bermula dengan apa? Dengan memecah belahkan kesatuan. Pecah, jadi lemah, faham, ambil. Kita umat Islam ni kena peka. Jangan dibiarkan kita dipermain-mainkan oleh orang bukan Islam, yang anti-Islam, duk laga-lagakan kita, duk pecahkan kita, duduk buat macam-macam provokasi. Bila kita lemah, mereka akan tawan. Fir'aun pun faham, dia kata Musa ni sebenarnya dia nak pecahkan kesatuan kita. Kamu elok-elok dah duk sembah aku, mari Musa bawa Tuhan lain pula. Lepas pada bila ada Tuhan lain, maknanya kamu pun hilang kepercayaan kepada aku. Ketika itu dia akan kuasai bumi Mesir. Kita semua akan keluar dari sini. Baik, jadi ahli mesyuarat dia pun bagi cadangan kepada Fir'aun. Ya'tuka bikulli saharin alim. Kita minta dia bawa semua ahli-ahli sihir, pakar-pakar sihir dalam bumi Mesir ni, bawa mari sini. Baik, keputusan muktamad bahawa mereka akan lawan Nabi Musa sebagai ahli sihir, bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi mu ni Musa ahli sihir. Oleh kerana mu ahli sihir, kita lawan sihir. Habis Fir'aun buat janji. Dalam ayat yang lepas kita sudah bincang panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Fir'aun telah ambil masa, tempoh, bilakah kita nak jumpa balik. Jadi keputusannya mereka akan jumpa Yaumuz Zinah. Apa dia Yaumuz Zinah? Hari pesta. Makna kita ada satu hari pesta besar di Mesir ni. Hari dia lah, tak kira lah hari apa dia pun. Yang pentingnya hari kebesaran dia, rakyat akan berkumpul di bandar ni. Ketika itu kita bawa mari ahli sihir yang pakar-pakar, kita kumpul semua. Musa, kita akan kumpul di Yaumuz Zinah fi waqti duha, pada waktu pagi. Musa setuju. Musa kata, insya-Allah aku dengan Harun akan datang pada hari tersebut. Jangan bimbang. Cuma yang saya nak sentuh kat sini, tidak terfikir Fir'aun nak penjarakan Musa dulu. Walahanya Musa sudah berada dalam istana. Kemungkinan juga sebab dia tak berani. Sebab kalau nak penjarakan Musa, campak tongkat dia macam mana agak? Ular besar ni melompat tung kata orang kan. Dalam ayat yang dulu kita baca, bukan ahli sihir yang mudah masuk Islam. Kenapa? Sebab dia tengok tongkat Musa ni bergerak, bukan satu khayalan, tapi bergerak
memang realiti. Jadi Firaun tengok, kalau kita tangkap dia kan, polis nak mari dia campak tongkat, sekali dengan polis kena telan kau pula. Ataupun Musa tunjuk tangan dia sahab, polis rebah. Jadi tak boleh nak kita tangkap. Itu secara manual perbincangan. Tetapi secara ruhi, kita kena ingat janji Allah. Bila Nabi Musa kata, aku bimbang dibunuh, Allah jawab, kalla, tidak. Para jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita kena ada dua dimensi. Satu, kita kena letak pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita kena letak usaha kita. Usaha kita kena ada. Bila mari Covid ni, kita yang pertama sekali pergantungan kita dengan Allah. Bila tengok angka orang positif setiap hari sampai 17,000, ni negeri kita pun 900 lebih semalam. Yang pertama sekali tuan-tuan, sepatutnya kata di para ulama, imanuka, keimanan kamu itu mana taqat bihi lisanuk, yang awal sekali keluar daripada mulut kamu apa dia. Bila kita tengok angka tinggi, yang pertama sekali kita kata Allahul musta'an, Allah marfa'anna, ya Allah, ya Allah tolonglah kami, bantulah kami hilangkan penyakit. Itu dia panggil lahir perkataan yang lahir daripada keimanan. Tapi kalau kita tengok angka banyak, berlegar dalam kepala kita, duk cari salah orang tu, salah orang ni, sebab orang rentah lah, sebab tak jaga SOP lah, sebab gagal, sebab macam-macam kita punya istilah. Kita kata itu satu apa yang ada dalam kepala otak kita. Kita letak pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla dulu, kemudian baru kita letak cari punca-punca dan asbab. Tak salah kita buat analisa. Punca Covid naik ni untuk bulan ini, minggu ni, berpunca daripada kluster anak cucu balik raya haji. Contohnya, itu asbab. Tapi yang jangan lupa, yang utama sekali, ketentuan Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan bahawa perkara ini akan terjadi. Tapi jangan menyalahkan takdir. Lah, kita orang beriman tak boleh semata-mata menyalahkan takdir. Ini takdir Allah, tak payah buat apa-apa lah. Kalau macam tu awak nak makan nasi, jangan masak nasi. Kenapa? Ini takdir Allah. Boleh tak? Tak boleh. Maknanya yang pertama kita kena pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla, yang kedua kena usaha-usaha kita buat. Nabi Musa AS apabila berdepan dengan Firaun ni, sewaktu saya baca tafsir ini, kita tengok kepada angka Covid yang tinggi, kita kena letak, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman, lidah kita mesti keluar yang pertama sekali, Allahul musta'an. Ya Allah, aku minta pertolonganmu, ya Allah, hilangkan penyakit ini, supaya masjid dibuka, kami hidup dalam keadaan aman. Hari-hari kita tengok orang yang kita kenali mati. Punca Covid. Mati, punca Covid. Masya Allah. Kadang-kadang kita sedih tengok. 3 hari lepas ayah mati, hari ni mak pula mati, tinggal anak 4 orang, 8 orang anak yatim, siapa nak jaga? Maknanya itu kita nak buat apa? Peristiwa telah terjadi. Baiklah, para pelajar sekalian, anda ingat kata-kata Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal kena Covid di Jordan. Sebelum dia bila dia masuk hospital, dia positif Covid, dia tulis kata-kata yang menyentuh keimanan kita. Dia kata apa? La yaghni al-hazar minal qadar. Kita buatlah SOP bersama pun, kita tak boleh lari daripada takdir Allah. Berapa hari lepas pada tu, kita dapat khabar Syekh inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Banyak lagi projek-projek hadis yang sedang dia tahqiq, belum siap. Kita kata Allah lah balas jasa dia. Yang sudah siap kita manfaatkan, yang tak siap mudah-mudahannya murid-murid dia akan sambung balik tugas yang besar. La yaghni al-hazar minal qadar. Maknanya walaupun kita jaga setara mana pun, tapi tak lari daripada takdir Allah. Tapi tak boleh menyerah pada takdir semata-mata, kita kena berusaha. Nabi Musa AS nak pergi jumpa Firaun, dia bukan berserah pada takdir semata-mata. Allah Ta'ala bekalkan kepada dia 2 perkara yang besar, hujah lisani, hujah berbalah hujah, dan juga hujah secara fizikalnya. Firaun tak mau terima tu, campak tongkat. Kena ada dua-dua. Ini ilmu
yang kita belajar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada beberapa faedah, fawaid, faedah yang kita boleh kutip dalam ayat ini. Tadi kita dah sebut yang pertama, dalam ayat ini dua kali Nabi Musa guna in kuntum muqinin dan in kuntum taqilun. Maka yang pertama, al-wajib ala man yad'u ghairahu ila Allah, menjadi kewajipan kepada para pendakwah alla yujiba anis safaha. Mu jangan jawab kalau orang kata soalan yang provokasi, soalan bodoh, jangan dilayan. Ketika Fir'aun kata kepada Musa, dia kata apa tadi? Dia kata Musa, inna rasulakumul ladzi ursila ilaykum la majnun, kan? Bila dia kata ayat 27, inna rasulakumul ladzi ursila ilaykum la majnun, rasul ni gila. Patutnya kalau Musa nak kelahi, dia celak mata, gila je. Tak, Musa tak layan. Maknanya ayat-ayat provokasi, kita sebagai pendakwah jangan layan. Jangan layan, jangan peduli. Kan? Teruskan tugas kita, menyebut hujah, sebut dalil, dan begitu juga ketika Fir'aun memberi amaran kepada Musa, aku penjara kamu, Musa pedulikan dia, terus memberi jawapan. Tengok ayat 29, nak penjara, Musa pun tukar dia punya hujah. Sekarang ni daripada hujah akli kepada hujah yang zahir. Aku tunjuk bukti boleh? Apa buktimu? Nabi campak tongkat. Nampak campak tongkat. Jadi kita pendakwah ni dua perkara. Jangan layan sangat provokasi dan jangan peduli sangat dengan ugutan-ugutan yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok kepada hujah Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun kata, siapa Tuhan sekalian alam tu siapa? Tengok kepada ayat ini, macam Fir'aun tak tahu ada Tuhan. Sama juga dalam surah Taha yang kita bincang dulu, ayat 49. Qala famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhanmu, ya Musa? Mu pergi jumpa mana Tuhan ni? Mu besar dalam rumah aku ni. Dalam surah Al-Qasas 38 sama juga. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada Tuhan lain. Tak ada. Surah Asy-Syu'ara ayat 29. La ini takhazta ilahan ghairi. Kalau mu ambil Tuhan lain, aku penjaramu. Maknanya dalam 4 ayat ini nampak macam Fir'aun tak tahu ada Tuhan lain. Dia tahu kepala dia je Tuhan. Rupanya bukan. Dia tahu. Naluri manusia semua mengaku ada Allah. Walaupun dia tu etis. Apalagi kalau Fir'aun mengaku Tuhan. Dia bukan etis. Dia sendiri Tuhan. Walakin Allah Jalla wa'ala bayyana. Allah Ta'ala jelaskan kepada kita soalan Fir'aun. Wa ma rabbul alamin. Bukan nak tahu sebenarnya. Dia kata soalan tajahulu arifin. Dalam bahasa Arab, yang boleh bahasa Arab tulis, dia panggil tajahulu arif. Tajahulu arif ni maknanya buat orang tahu buat tak tahu. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Gitulah. Macam kita juga dah. Kita tahu dah. Bila orang kata gini, kita kata apa benda ni? Walau adalah kepala dia sudah tahu. Jadi menunjukkan bahawa Fir'aun sudah tahu. Tuhan dia tahu sudah ada. Tapi soalan Fir'aun kepada Musa iaitu tajahul. Soalan buat-buat tak tahu. Dalilnya dalam surah An-Namli. Ini para pelajar tulis. Surah An-Namli ayat 14. Fir'aun ketika bagi tahu kepada kaum dia, Allah gambarkan apa yang ada dalam diri Fir'aun. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Jahadu biha, mereka ingkar.
tolak hujah Nabi Musa. Yang sebenarnya wastaiqanatha anfusuhum, dalam hati dia terdetik memang dia tahu ada Tuhan. Dia tahu Musa benar. Kenapa dia tolak? Zulman wa uluwa. Ini punca manusia menolak kebenaran dua sebab. Zulman kerana zalim, nak tak mau terima pandangan orang, wa ulu kerana sombong. Itu je dia. Dengan dua sebab ni sombong. Baik. Isu yang ketiga, faedah yang ketiga, apabila Fir'aun kata wama rabbul alamin, dalam kaedah berdebat dia kena tanya soalan dulu. Apa hakikat Tuhanmu tu? Maka Musa pun jawab, hakikat Tuhan aku tu, dia bagi sifat-sifat Rabbul alamin, Rabbus samawati. Jadi Musa kata Tuhan aku ni sifat. Kan? Maka bila kita nak berdebat, kita kena nyatakan ta'rif, definisi perkara yang kita nak bincang tu. Tuhan aku ni sifat dia. 1, 2, 3. 3 kali Nabi Musa ulang. Bila habis hujah itu, barulah Fir'aun nak guna kekerasan. Musa pun bawa keluar hujah yang zahir, yang boleh sentak Fir'aun. Perkara yang keempat, dalam ayat ini Allah sebut 2 kali. Yang pertama, in kuntum muqinin, Fir'aun, kalau mu nak yakin ini hujah. Ayat yang kedua, in kuntum taqilun, kalau kamu ada akal. Apa sebabnya? Jawab dia, sebab mula-mula Nabi Musa berhujah, dia masih lagi mengharapkan Fir'aun terima hujah. Masih lagi mengharapkan Fir'aun akan tunduk kepada bukti yang dibawa. Tapi bila dia makin keras, makin kasar, dia kata Musa gila, lama jenun gila. Ketika itu Nabi Musa up sikit hujah dia. Bila Musa kemukakan hujah, Musa kata, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan aku ni pencipta langit dengan bumi, kalau mu ada akal, mu boleh faham. Kita ni kalau orang sebut ada akal tu, backing lah sikit kan. Tadi kalau kamu nak hujah ini, tapi kalau kamu nak ada otak ni. Maka kita jangan mula dengan yang kasar-kasar dulu, mula yang lembut-lembut dulu. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, hujah kita para jemaah sekalian, innal mubtilin idza ghulibu, orang-orang yang batil ni bila dia kalah hujah, hammu bil uqubah, mulalah nak guna kekerasan. Kata pendakwa, penguasa yang zalim mula-mula guna hujah, kemudian guna akta. Gitulah suasananya. Bukan siapa-siapalah, mana-mana saja pemerintah harta dunia ni, itulah belaka yang dia boleh guna akta tu akta ni, tak usah kata siapalah. Hari ni orang ni kuasa, dia guna akta. Esok kalau awak kuasa, sama juga. Macam itulah belakanya. Kadang-kadang salah guna akta. Yang pentingnya mereka masih lagi nak menegakkan, nak menjaga kedudukan masing-masing. Itulah yang kita boleh belajar. 5 perkara daripada faedah 5 perkara daripada kisah Nabi Musa AS. InsyaAllah para pelajar sekalian, setelah mereka mengambil tarikh, perhimpunan yang besar-besaran akan berlaku pada Yaumuz Zinah, pada hari perhimpunan, hari pesta puak-puak Mesir. Maka pada hari itu mereka telah berjanji dengan Nabi Musa. Nabi Musa kena hadir, Nabi Musa kena datang untuk berdepan dengan ahli sihir. Tengok bermula ayat 38, fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Kita akan kumpul Fir'aun pada hari itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam siri yang akan datang, perhimpunan besar-besar, pertembungan di antara Musa dengan Harun, dengan dikatakan, sebahagian riwayat mengatakan 70 bos sihir seluruh Mesir akan lawan. 2 lawan 70. Kalau nak tengok dalam cerita tafsir, wallahu alam, mungkin daripada Israiliyat ke mana,
Dia kata ahli sihir dalam negeri Mesir zaman Fir'aun ada 15,000 orang. Cuma yang jadi ketua setelah ditapis yang boleh masuk perlawanan dengan Musa 70. Kita tengok dalam siri yang akan datang, bermula ayat 38, kita akan sambung kisah Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.